warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam channel Cikgu Zuliha siri 4. Ulang kaji soalan ramalan bab 2. Bab 2 memberi penekanan kepada perjuangan tokoh-tokoh pemimpin tempatan terhadap pemerintahan British. Penentangan pertama ialah penentangan di Terengganu, yang kedua penentangan di Pahang, tiga penentangan di Nanning, dan yang keempat penentangan di Sabah. Penentangan di Terengganu, tokohnya Haji Abdul Rahman Limbung yang menentang pengenalan sistem cukai dan undang-undang tanah kepada penduduk tempatan. Tahun 1922, penduduk Terengganu membersihkan tanah di Kuala Telemung tanpa menghiraukan peraturan tanah. 1925, penduduk Terengganu membuka tanah Tengku Nik Maimunah tanpa menghiraukan peraturan tanah British. 1928, melancarkan penentangan bersenjata menyerang Kuala Berang dan mendudukinya. Impaknya, British bertindak menghantar 3 orang pembesar yang membawa perintah Sultan untuk menawan Kuala Berang. Cara ini digunakan kerana orang Melayu tidak menderhaka kepada Sultan. Implikasi seterusnya, perjuangan Haji Abdul Rahman Limbung gagal dan Haji Abdul Rahman Limbung dibuang ke Mekah. Di Pahang pula berlaku oleh tokoh-tokoh Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Iman Rasul. Mereka menentang pelaksanaan undang-undang barat yang bertentangan dengan adat resam dan politik tempatan. Malahan sistem kehakiman barat, pemungutan cukai hasil tanah dan penubuhan polis luar. Implikasinya, Datuk Bahaman tidak berpuas hati kerana British telah menggugat kedudukan beliau sebagai orang kaya perkasa pahlawan semantan. Sebabnya, Datuk Bahaman menentang pembukaan balai polis di Lubuk Terua. Malahan, Datuk Bahaman menyerang British kerana menangkap anak buahnya. Datuk Bahaman menyerang dan menawan semula Lubuk Terua, Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Perjuangan Datuk Bahaman menunjukkan kekalahan. Akibatnya beliau terpaksa berundur ke Terengganu dan Kelantan. Datuk Bahaman mendapat perlindungan rakyat di sana dan menetap di Hulu Kelantan, dan Tok Gajah menetap di Hulu Terengganu. Akhirnya, Datuk Bahaman berpindah pula ke Bangkok dan akhirnya Chiang Mai. Beliau mendapat perlindungan Raja Chulalongkorn, diberi wang sara hidup sebanyak 100 bat dan meninggal dunia di sana. Seterusnya, penentangan Nanning. Tokohnya Dul Said menolak dakwaan British yang mendakwa Nanning sebahagian daripada tanah jajahan mereka. Dul Said menolak arahan British agar Nanning menghantar 1/10 hasilnya sebagai ufti ke Melaka. Penolakan tersebut menyebabkan British menghantar tentera menakluki Nanning. Pada tahun 1831, Dul Said dibantu oleh Yang Tuan Ali, Datuk Kelana Sungai Ujong dan para pembesar Negeri Sembilan berjaya mengalahkan 150 tentera British menawan Tabuk. Pada
1922, British menyerang Nadi dan Dol Said tidak dibantu oleh pembesar Negeri Sembilan. Dol Said kalah, menyerah diri dan dibawa ke Melaka. Seterusnya ialah penentangan terhadap British di Sabah. Tokohnya Mak Saleh. Mak Saleh menentang SBUB, Syarikat Borneo Utara. British tidak menghiraukan kedudukannya sebagai pembesar di Tambunan dan Sungai Sugut. SBUB menakluk kawasan kekuasaan Mak Saleh lalu memperkenalkan cukai kepala dan cukai perahu. Pegawai SBUB bersikap kasar terhadap penduduk tempatan. Mak Saleh cuba berbincang dan berunding tetapi tidak dilayan. Malah Gamno pun menyerang dan membakar kampungnya. Mak Saleh melakukan serangan mengejut ke atas SBUB di Pulau Gaya. SBUB menawarkan pelan damai untuk menyerahkan Tambunan kepada Mak Saleh. Tetapi SBUB mungkir janji. Mak Saleh menyerang SBUB tetapi gagal. Kegagalan Mak Saleh menyebabkan perjuangan yang berakhir. Baik. Lihat soalan kebat. Bagaimana cara memastikan perjuangan pemimpin tempatan berjaya? Pulaskan pendapat anda. Contoh jawapan, pada hemat saya, pemimpin perlu bersatu padu antara satu sama lain menentang British. Mereka bersatu bermula dari Sultan, para pembesar dan anak buah. Mereka perlu perpaduan yang kukuh supaya British sukar mengalahkan mereka dan pemimpin bersifat menyeluruh. Selain itu, pembesar perlu mengatur strategi yang tersusun dan sistematik. Setara dengan British, mereka boleh menggunakan meriam, senjata moden dan pasukan tentera sendiri yang besar, maka tidaklah ramai orang Melayu terkorban kerana keselamatan mereka dilindungi. Seterusnya, matlamat perjuangan pemimpin tempatan tidak boleh bersifat peribadi dan mereka sepatutnya memperjuangkan nasib rakyat secara menyeluruh. Dengan cara ini, barulah seseorang pembesar akan mendapat sokongan serta memiliki anak buah yang ramai sekaligus mengukuhkan kedudukan dan kewibawaan mereka. Itu merupakan contoh soalan dan jawapan untuk soalan tersebut.